Okey, untuk tajuk fa'il dan juga maf'ulun bih, kita akan masuk bahagian yang pertama, dia fa'il, maf'ul bih, kemudian majhul, fi'il majhul dan juga naib fa'il. Kita pergi kepada bahagian pertama dulu yang ni. Kita pergi kepada ta'rif. Tayyib. Untuk ta'rif, hayya nanzur ma huwa al-fa'il. Okey, kalau kita tengok al-fa'il, fa'il adalah isim marfu'. Okey, ni kita kena faham sebab kita akan i'rab dia. Jadi fa'il ni dia adalah isim marfu' ya'ti ba'dal fi'lil ma'lum. Dia adalah satu kata nama yang datang selepas fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum ni adalah fi'il biasa. Dilalatan ala man fa'alal fi'la. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan perbuatan sesiapakah yang melakukan perbuatan tersebut. Okey, mudahnya kita pergi kepada contoh. Okey, ini adalah contoh. Akala. Okey, akala kat sini adalah al-fi'lul ma'lum. Okey, akala ni lah fi'il ma'lum, fi'il yang kita tahu orang yang buat tu. Jadi bila kita tahu orang yang buat, maka adalah fa'il. Jadi at-talibu ni akan jadi fa'il. Bila at-talibu li fa'il, kita tengok tadi, fa'il dia apa? Isim marfu'. Jadi at-talibu baris dia akalat talibu al-khubza. Jadi fa'il ni dia dilalatan ala man fa'ala. Siapa yang akala? At-talibu yang akala. Siapa yang makan? At-talibu yang makan. Pelajar yang makan. Jadi fa'il adalah pembuat kepada perbuatan tersebut. Sebab tu untuk isim fa'il dan maf'ulun bih ni, dia akan ada fi'il di hadapan. Maka untuk jumlah yang ada fa'il dan maf'ul, kita selalunya guna untuk, kita sebut al-jumlah al-fi'liyah. Okey, jadi jumlah fi'liyah ni dia ada elemen. Elemen dia adalah fa'il dan juga maf'ulun bih. So, dia bermula dengan fi'il yang macam tadi kita kata akala. Kemudian elemen yang seterusnya selalunya akan ada fa'il dan juga maf'ulun bih. Apa pula maf'ulun bih? Apa pula maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah ismun mansub. Okey. Kalau tadi fa'il ni dia marfu', kita tahu marfu' dah belajar dalam bahagian i'rab, dia sama ada mufrad dengan dhammah atau dia musanna dengan alif. Macam mana? Musanna dengan alif ataupun jamak dengan waw. Yang ada garis ni maksudnya dhammah. Okey, ini musanna dengan alif. Contohnya talibani. So alif ni tanda marfu'. Dan jamak dengan waw. Muslimuna contohnya. Okey, inilah basic dalam marfu'. Sekarang ni kita pergi kepada yang kedua tadi, dia ismun mansub. Maf'ulun bih adalah ismun mansub ya'ti ba'da fi'lin mu'taddin. Dia adalah isim mansub dan dia datang selepas fi'il muta'addin. Bukan mu'tad, muta'addin. Dilalatan ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Apa yang berlaku ke atasnya perbuatan fa'il tersebut. Okey, kita ambil contoh yang sama juga. Contoh yang sama dengan yang tadi. Akala, kita tahu itu fi'il. At-talibu fa'il. Maka al-khubza, nampak? Fathah. Sebab apa fathah? Sebab dia mansub. Al-khubza dan dia adalah penjelasan kepada apa yang dimakan oleh at-talib ni. Okey, makan. Dia makan. Apa yang dia makan? Yang dia makan adalah khubza roti. So, kalau kita tengok dalam contoh ayat yang sama, akala at-talibu al-khubza, dia ada dua-dua elemen iaitu fa'il dan juga maf'ul bihi. Itu adalah fa'il dan juga maf'ul bih. Kita tengok seterusnya. Antara contoh-contoh lain, fa'il dan maf'ul bih ni dia kita banyak tengok kepada contoh je lah supaya kita boleh tahu macam mana. Kan kita kata tadi marfu' ada tiga tanda. Mansub pun ada 3. Jadi kalau kita tengok contoh yang pertama, daraba Zaidun al-qitta. Daraba dia akan jadi
fi'il. Zaidun akan jadi fa'il. Dan al-qitta akan jadi maf'ul bih. Okey, kita tengok penjelasan selepas ni, i'rab. Kenapa kita perlu tahu dia tu marfu' ke, mansub ke, supaya kita boleh i'rabkan dia. Jadi kalau kita tengok untuk ayat ni Zaidun. Okey, apakah i'rab Zaidun? Zaidun adalah fa'il. Okey, ni kaedah i'rab kan kita belajar dah, kena bagi tahu dulu mauqi' dia. Zaidun fa'il, kemudian hukum dia marfu', kemudian bidhammah. Kalau dalam exam 1 markah 0.5 0.5. Macam itulah lebih kurang pemarkahan dia. Okey, sekarang ni untuk Zaidun fa'il. Nak mudah kita tengok yang purple je dulu ke bawah. Kita tengok ayat yang kedua. Dakhalal walidani baitaina. Okey, kita tengok kepada al-waladani. Dakhala al-waladani. Okay, ingat tak tadi marfu' fa'il kan marfu'. Marfu' dia tidak hanya bi dhammah, tapi kita tengok mauqi' dia fa'il marfu' masih sama bil alif. Sebab apa bil alif? Sebab dia dua orang, al-waladan. Dua orang walad. Walad ni apa? Kanak-kanak. Okey. Anak, bukan kanak-kanak, anak. Kalau kanak-kanak atfal, anak, dua orang anak. Telah masuk dua orang anak, apa? Okey, nanti kita akan tengok bahagian maf'ulun bih. Kita tengok lagi yang contoh yang ketiga, nasara al-mudiruna. Okey. Perkataan yang digariskan adalah al-mudiruna. Jadi i'rab al-mudiruna apa? Dia adalah fa'il marfu' bil waw. Fa'il marfu' bil waw. Nampak waw kat sini? Kenapa bil waw? Sebab dia adalah jamak. Jadi ini adalah untuk contoh mufrad, musanna dan juga jamak. Okey. Kita tengok pula yang special sikit, taqra'u al-banatu. Okey, tadi jamak biasa, jamak muzakkar. Sekarang ni dia jamak muannas. Okey, jamak muzakkar dengan jamak muannas walaupun dua-dua jamak, tapi dia punya alamat dia, dia punya i'rab dia berbeza. Okey, kita tengok al-banatu. Al-banatu sama juga fa'il marfu' tapi bidhammah. Okey, sebab apa bidhammah? Sebab al-banat jamak muannas salim, dia akan sama macam mufrad. Dia akan sama macam mufrad tadi. Dia bidhammah balik. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga, akhuka. Okey, akhun ni ini adalah salah satu daripada kita sebut asmaul khamsah. Okay, asmaul khamsah ni ada 5 nama. Sorry, je pula. Asmaul khamsah ni ada 5 nama yang dia special. Perkataan akhun. Apa lagi? Hamun. Dia ada 5 isim lah. Yang isim ni kalau dia bersambung dengan mana-mana dhamir. Kita tengok kan, akhun dia nak sambung dengan dhamir. Asal dia akhun. Kita nak tambah dengan anta, abang kamu. Nak kata abang kamu, dia akan tambah waw. Kerana ittisal bil dhamir, dia akan jadi akhuka. Dia tak boleh akhuka waw tu tak boleh. Asmaul khamsah ni ada 5 asma. Hamun, famun, apa lagi? Nanti kita akan sebutkanlah kemudian. Jadi ada 5 nama ni, dia perlu tambah waw dan dia akan marfu' bil waw. Dia marfu' bil waw sama dengan nombor 3 ni, iaitu jamak muzakkar. Dia sama, marfu' bil waw. Jadi akhuka fa'il juga, masih sama mauqi' dia, marfu' juga, cuma dia bil waw. So ini adalah bentuk-bentuk marfu', dan kalau dia duduk di tempat fa'il, maka dia kekallah marfu' dengan dia punya tanda-tanda tadi. Okey, sekarang ni kita pergi ke warna hijau lah. Maf'ul bih. Okey. Daraba Zaidun al-qitta. Dakhala al-walidani baitaini. Kita pergi dulu ke bawah.
Nasaral mudiruna al-muallimina. Al-muallimina. Taqra'ul banatu majallatin. Kenapa ni? Yazuru akhuka Aba Bakrin. Kenapa Aba? Kenapa bukan Abu? Okey. Jadi kita tengok di bahagian maf'ul bih ni. Okay, kalau kita boleh bahagi mungkin kita kata maf'ul bih ni warna hijau. Kalau yang fa'il ni warna purple ni. Okay. Jadi yang mana warna hijau ni maksudnya dia adalah maf'ul bih. Okay, kita tengok maf'ul bih untuk jumlah yang pertama. Al-qitta. I'rab dia sama juga. Dia akan mauqi' dulu. Maf'ul bih ni mauqi'. Kemudian hukum dia mansub. Mansub dengan apa? Alamat dia apa? Alamat dia fathah kan? Al-qitta. Ta. Baris fathah. Bil fathah. Okay, baitaini. Baitaini. Dia maf'ulun bih juga. Kemudian mansub. Hukum dia. Alamat dia. Al-ya. Sebab apa? Dia ya. Sebab dia musanna. Kita tengok yang tadi kan? Al-walidah ni. Kalau marfu' dia bil alif. Kalau mansub dia bil ya. Dua-dua ni musanna. Okey. Seterusnya kita tengok jumlah yang ketiga. Muallimina. Muallimina ni jamak. Kalau yang ni musanna, yang ni jamak. Okey. Jamak maf'ul bih mansub juga sebab dia duduk dekat tempat yang sama tapi alamat dia berbeza bil ya. Nampak muallimina. Kadang-kadang selalu orang tersilap baca kat sinilah. Baitina dengan baitai ni ataupun muallimina dengan muallimai ni. Kat sini kadang-kadang bila tak ada baris, kita akan confuse. Tapi sebenarnya kita boleh tahu melalui kita tengok dia punya fa'il kat depan dia. Kita tahulah itu muallimina ke ataupun muallimai ni. Sebab dia punya, untuk mansub, dia punya tanda dia, alamat dia sama. Maf'ul bih mansub bil ya, maf'ul bih mansub bil ya juga. Sama ada dia musanna ataupun dia jamak. Okey, kita tengok jumlah yang keempat. Majallatin. Maf'ulun bih dia. So, i'rab dia samalah maf'ulun bih mansub bil kasrah. Okey. Kalau tadi marfu' bi ad-dhammah, dia akan marfu' bil mansub bil kasrah. Yang ni kena perhatikan baik-baik Okey, contoh, bukan contoh. Kita tengok yang pertama tadi. Yang pertama, mufrad bil fathah. Kan? Tapi untuk jamak muannas salim, dia sebenarnya ni jamak taksir. Tapi sebab dia punya bentuk dia bentuk muannas salim, majallatin, dia akan berbaris kasrah. Okey, sebab bentuk dia bentuk sama macam jamak muannas salim, maka dia baris kasrah. Alamat dia adalah kasrah bil kasrah. Okey. Dia tak samalah. Kalau kita tengok yang ni sama. Al-banatu Zaidun. So dhammah. Tapi kat sini dia tak sama. Sebab untuk mansub dia memang bil kasrah. Untuk perkataan lain pun bil kasrah juga. Mansub bil kasrah. Tak ada lagi dalam dunia ni, wallahu alam sampai akhirat mungkin tak ada dah. Memang bahasa Arab dah digazetkan. I'rab jamak muannas salim bil fathah tak ada. So jamak muannas salim kalau sama ada dia majrur ataupun dia mansub, dua-duanya bil kasrah. Okey. Dan yang terakhir aba. Okey. Aba pun maf'ulun bih juga sebab akhuka Aba Bakrin ni satu perkataan ni sebenarnya Aba Bakrin ni. Yazuru akhuka Aba Bakrin. Maf'ul bihi mansub bil alif. Okey, kenapa bil alif? Kerana dia af'al khamsah. Af'al khamsah dia punya mansub bil alif. Dia punya marfu' bil waw. Tayyib. Okey. Mungkin kita boleh buat satu sahaja latihan daripada penjelasan untuk fa'il dan juga maf'ulun bih ni. Kita cuba tengok satu. Okey, contoh ayat dia adalah dakhala at-ta. Kita nak letak baris. Okey, cuba letakkan baris at-ta ni. Macam mana baris dia?
Akan jadi macam mana? At-talibu. Kemudian yang ni dia akan jadi macam mana? Al-fasla. Okey, kita terus pergi kepada i'rab. At-talibu macam mana i'rab dia seorang? Fa'il. Allah, sorry, salah eja. Fa'il marfu'un bidhamm. Betul, 2 markah. Okey, cuba seorang lagi Mira. I'rab al-fasla. Fasla ni warna hijau. Ha. I'rab al-fasla. Maf'ul bihi mansub bil fathah. Tayyib. Barakallahu fikuma. So itulah contoh ringkas. Jadi sebenarnya kalau contoh daripada sini kita soalan dia tak minta macam ni. Dia kata soalan dia tukar sikit. Dia kata uzkur la. Dia kata uktub jumlah fiha maf'ul bih. Okay, contoh soalan lain kan. Ini soalan dia dah bagi kita tentukan je. Tentukan yang ni, tentukan yang ni. Dia bagi soalan lain. Dia kata uktub al-jumlah al-mufidah fiha maf'ul bihi musanna lah. Kita bagi susah sikit. Musanna. Macam mana ayat dia agak-agak? Cuba bagi ayat yang paling simple. Siapa nak cuba? Okey, kita cuba tengok ayat ni. Hamala at-talibani kitabaini. Soalan yang dia minta adalah jumlah mufidah fiha maf'ul bih. Maf'ul bih. Yang dia nak adalah maf'ul bih musanna. Okey. Kalau kita tengok kat ayat ni, hamala tak ada masalah. At-talibani marfu' bil alif pun tak ada masalah. Kitabaini maf'ulun bih musanna bil ya. Oh, na'am sahih. Barakallahu fiik. Jadi, itulah kaedah dia. Kita kena tahu dulu maf'ulun bih ni kena duduk mana. Kalau kita confuse sebenarnya kalau contohlah ayat dia hamala at-talibu kitabaini. Boleh tak macam ni? Betul tak ayat macam ni? Salah sebab okey. Dia minta tak kat sini fa'il dia mufrad? Fa'il dia musanna. Dia minta tak dalam soalan? Okey. So, kalau dia tak minta ni, kalau dia tak minta, jawapan ni betul. Kalaulah dia tak minta. Tapi kalau dia minta dua-dua, dia nak fa'il wa maf'ul bih fiha musanna, kena dua-dualah. Tapi kalau dia tak minta, dua-dua ni betul. Atas ni betul, 2 markah. Bawah ni pun betul juga. Baik. Alhamdulillah. Nantaqil ila naibul fa'il wal fi'lil majhul. Okay, kita dah selesai tadi untuk fa'il dan maf'ul bih. Kalau kita dah faham yang tu, kita insya-Allah akan mudah faham untuk naib fa'il dan fi'il majhul. Kita pergi dulu kepada ta'rif. Okey. Naib fa'il ni apa? Isim marfu'. Okey, tengok betul-betul. Naib fa'il dia sama dengan fa'il dari segi hukum. Okey, so kalau kita tengok kat sini, hukum dia sama. Hukum dia marfu' sama. Ya'ti ba'da fi'lil majhul. Ini beza dia. Tadi kalau fa'il dia ya'ti ba'da fi'lil ma'lum. Fi'il yang diketahui siapa yang buat. Tapi naib fa'il ni fi'il dia majhul. Fi'il dia tak tahu siapa yang buat. Yahillu mahalla fa'il mahdhuf. Dia menggantikan. Yahillu mahalla fa'il ni dia macam menggantikan tempat fa'il yang seolah-olah dibuang, dihadzafkan. Dan asluhu maf'ul bih. Asalnya dia adalah maf'ul bih. Jadi kat sini ayat mudahnya macam nilah. Kita tengok yang bawah ni kita terus tengok contoh. Nahwu contoh ukilal khubzu.
Tadi kita belajar akala at-talibu. Ni asal dia. Asal dia ni. Kita belajar tadi akala ada fi'il. At-talibu ada fa'il. Kan? Fi'il. Fa'il dengan maf'ul bih. Al-khubza. Kan dia baris fathah sebab dia maf'ul bih. Tapi bila dia guna ukila, tengok sini. Ukila ni majhul, dimakan. Itulah terjemahan dia, dimakan, telah dimakan. Kita tak tahu siapa yang makan. Telah dimakan roti itu telah dimakan. So kalau telah dimakan kita tak tahulah siapa yang makan. Jadi situasi dia adalah seolah-olah talibu ni dia telah pun dihazaf, kemudian al-khubza ni dia menggantikan yahillu mahalla fa'il. Dia seolah-olah menggantikan tempat fa'il. Tapi kita tak boleh kata dia fa'il. Kita tak boleh kata dia ni adalah, contohlah, dia orang ni ada adik-beradik kembar. Kemudian yang seorang ni, dia kena interview daripada sebuah syarikat surat khabar lah sebagai contoh. Tiba-tiba seorang yang kakak dia ni tak boleh sebab sakit. Jadi dia ganti. Walaupun muka sama, cara cakap sama, ilmu pun mungkin sama. Tapi kita tetap tak boleh kata, contoh satu nama Siti, satu nama Minah. Tak boleh kita kata Siti tu Minah, tak boleh. Jadi sebab itulah, walaupun dia menggantikan tempat fa'il, dia tidak dipanggil fa'il, tapi dia dipanggil naibu fa'il. Pengganti sahaja kepada fa'il. Si Minah tadi pengganti sahaja kepada Siti. Walaupun dia orang ni adik kembar sama, ganti tempat yang sama, cakap benda yang sama, tak boleh kita kata dia adalah fa'il. Itu contoh untuk naib fa'il. Okey. Kita pergi pula kepada fi'il majhul tu apa? Fi'il majhul adalah al-fi'lu allazi huzifa fa'iluhu. Fi'il majhul ni adalah ayat yang di mana dalam ayat tu dia punya fa'il dia dihazafkan. Okey. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih fil madi. Jadi apa bentuk fi'il majhul ni? Asal dia akala kan? Akala. Tapi dikata dumma, didammahkan. Awwaluhu. Yang awal ni didammahkan. Yang awal ni u ni lah didammahkan. Wa kusira ma qabla akhiri. Dan dikasrahkan sebelum akhir. Ukila. Asal dia akala jadi ukila. Kalau asal dia qara'a jadi apa? Ri'a. Kalau asal dia tama'a, dia akan jadi tumi'a. Kalau asal dia kita ambil ruba'i. Akrama. Dia akan jadi apa? Ni madi. Ya, akrama. Dia akan jadi ukrima. Dhammah ma qabla akhir. Macam tu. Ukrima ni majhul. Dia majhul. Okey. Majhul ni dia akan confuse sikit bila dia masuk ruba'i. Tapi kita tak pergilah detail. Cuma kadang-kadang orang selalu confuse kat situ. Kemudian kita tengok pula kalau madhi macam tu, kalau madhi, mudhari' pula macam mana? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih fil mudhari'. Kalau tadi kasrah sebelum akhir, sekarang ni fathah sebelum akhir. Jadi didammahkan juga dekat yang awal, yu'ka. Nampak? Yu'kalu. Dia fathah sebelum akhir. Yu'kalul khubzu. Roti itu sedang dimakan. Kalau asal dia ya'kulu, jadi yu'kalu. Kalau kataba yaktubu, jadi yuktabu. Kita cuba tukar kepada nahnu pula. Naqra'u jadi nuqra'u.
Macam itulah. Nuqra'u. Okey. So, itu adalah naib fa'il dan juga fi'il majhul. Baik. Sekarang kita pergi kepada amsilah. Contoh-contoh. Okey. Kita ambil warna lain. Warna birulah. Okey. Kita tengok yang hijau ni. Duribal qittu. Majhul dengan naib dia. Dukhila baitani. Mana satu dia punya majhul? Dukhila lah. Nusiral muallimuna. So, majhul yang ni. Tuqra'u majallatun. Yuzaru Abu Bakrin. Okey, yang biru-biru ni adalah fi'il madhi yang majhul. Okey, untuk fi'il sama ada dia nak mabni ke ataupun dia nak mu'rab ke, dia akan bergantung kepada keadaan tu lah. Tapi kalau kita tengok kat sini, duriba, dia adalah fi'il madhi. I'rab dia masih sama. Tiga benda yang kita kena i'rabkan. Kena ada dalam i'rab, sorry. Tiga benda yang kena ada dalam i'rab. Yang pertama, mauqi' dia apa? Dia ni berdiri di situ sebagai apa? Sebagai fi'il madhi. Dan untuk fi'il madhi memang mabni lah. Dan mabni lil majhul. Sama juga dukhila, fi'il madhi mabni lil majhul. Nusira fi'il madhi juga mabni juga lil majhul. Sepatutnya fi'il madhi mabni bil fathah. Sepatutnya macam tu. Kemudian fi'il mudhari' mabni lil majhul tuqra'u. Fi'il mudhari' mabni lil majhul. Itu untuk fi'il dia. Kita sekarang ni pergi ke naib dia. Kita kuningkan naib-naib ni. Al-qittu baitani majallatun Abu Bakrin. Okey. Cuba ingat balik. Naib fa'il, yang kuning-kuning ni kan naib fa'il. Apa hukum naib fa'il dalam i'rab? Marfu' ke, mansub ke, majzum ke, majrur? Okey, dia marfu'. Dia sama juga dengan fa'il. Marfu'. Okey, bila marfu' dia akan samalah. Okey, contoh kita tengok al-qittu ni kan, naib fa'il marfu' bid-dhammah. Dia akan sama bid-dhammah dia. Sorry. Kemudian naib fa'il marfu' bil alif baitani. Baitani bil alif. Al-muallimuna naib fa'il marfu' bil waw. Bil tu sama dengan yang kaedah awal-awal kita belajar tadi. Majallatun naib fa'il marfu' bil dhammah. Cuma dia berbeza pada naib fa'il dia ni lah. Sebab kita nak tengok dia ada dhammah kat sini, confirm dia naib, dia bukan fa'il. Naib fa'il marfu' bil dhammah. So sama juga dengan yang awal-awal tadi kita bincangkan. Okey, itulah dia fi'il majhul dan juga naib fa'il. Tayyib. Okey, cuba kita buat sedikit latihan ringkas. Okey, daripada ayat ni, istakhdama aliyul qalama fil fasli. Daripada ayat ini, cuba tukarkan. Okey, kalau kita tengok ayat yang pertama ni, dia jumlah fi'liyah lah. Sebab dia bermula dengan fi'il. Jumlah fi'liyah. Ali ni jadi apa? Ali jadi apa? Fa'il. Qalam jadi apa? Fa'ul bih. Okay, sekarang ni cuba tukar kepada majhul. Fi'il tu istakhdama tukar kepada fi'il majhul. Dia akan jadi apa? Istakhdama akan jadi apa kalau majhul? Ya, dia akan jadi Ingat lagi kaedah dia? Kasrah ma qabla akhir. Ustukhdima. Istakhdama tak kisahlah dia sulasi ke berapa ke, rubai ke apa, yang penting dia kasrah ma qabla akhir. Ustukhdima. Okey, so kat sini kalau nak buat majhul, apa yang perlu ada selepas ustukhdima? Okay, apa nak fa'il dia untuk ayat yang atas ni? Al-qalamu. So, kalau kita nak buat majhul, automatik Ali ni, hazaflah fa'il dia tak ada. Al-qalamu
Belakang ni ada huruf apa-apa tak? Tak perlu. Fil fasli. Jadi akan jadi ustukhdima al-qalamu fil fasli. Tayyib. Al-an i'ra al-qalamu. Apa i'ra al-qalamu? Okay, naik. Marfu' bid-dhammah. Okey, barakallahu fikum. Okey, itu serba ringkas untuk at-tadribat. Alhamdulillah, intahaina. Syukran wa barakallahu fikum.